Episod ini ditajakan khas oleh Al-Afia Private Limited. Al-Afia? Al-Afia, Fiz. Apa tu? Al-Afia ni dia company ada urusan jenazah. Urusan jenazah? Yes, correct. Oh, bagus. Habis ada apa lagi? Dia ada apa lagi, Gi? Dia ada jual makanan sunnah seperti kurma ajwa, madu sidir and juga air zam-zam asli Mekah. Air zam-zam asli Mekah. Betul, Fiz. Okay. Ori punya. Ori punya. So kalau para Habis aku nak engage diorang macam mana? So kalau kau nak engage diorang kan, dengan orang-orang yang dengar kita punya podcast ni nak engage diorang, boleh hubungi talian mereka di 8856 3308. So boleh, kalau ada jenazah ke, kalau nak makan makanan sunnah boleh contact diorang lah. Betul. Alhamdulillah. So tapi dia ada tagline juga tau, termasukkan dengan dia punya tema yang kita nak sajikan lah benda ni. Apa tagline dia? Urusan dunia sendiri jawab, urusan keliang lahat kami settlekan. You're listening to Midnight Sailor Podcast on YouTube, hosted by AJID. Apis Black. Zaki. Welcome back to Midnight Sailor Podcast, guys. Welcome guys. Yes. Apa khabar kau, Gi? Midnight Baik, Alhamdulillah. is back. Macam Black, apa khabar? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuaca pun hari Sejuk lah. tak ada. Tadi panas tau. Panas Tadi petang panas. Sekejap je. Sekejap je. Tadi aku baru pergi pancing je. Kau Aku apa pergi solat Jumaat tadi hujan Panas. je. Tadi aku Tak, solat Jumaat hujan. Hujan. Aku lepas solat Jumaat aku pergi East Coast pasal besok kan adik aku punya anak punya birthday. So aku tengok panas. Habis Oh, kau booking tempat dulu lah. dah booking, dah pitch the tent kan semua kan. Aku rasa besok ada chance pancing lah. Oh. Tapi aku biar rod 1.3, 1.5 je. Saya nak pancing macam mana saya kena nak mega show ni macam. boat je. Tu boat punya. Anyway, kita just to cut short lah Yes. Okay, hari kita kat studio ni ada tetamu yang istimewa tau guys. Yes. So little bit aku nak intro sikit lah sebelum aku nak intro dia kan. Cerita. Aku get to know this person from a friend of mine. Dia ada ikut kita punya podcast. Dia ada cakap dia ada so-called dia macam adjustkan lah. Dia cakap aku ada members kan yang pancing hardcore juga. Hardcore Big game lah Big game. Aku cakap Bukan caleng-caleng aku cakap big game pancing apa ni? Habis dia tunjuk aku. Bila dia tunjuk aku tu gambar, aku suara terkejut je. Pasal ni benda tak ada orang yang nak pergi pancing ni. Tapi aku tengok dia Not ni in kan. Singapore Not in Singapore basically lah. Ini Singapore tak boleh dapat ni benda ni. So kalau dapat ni kan Kian wow baik. Ni Kian boom town Charlie tau. So aku cakap dengan dia, okay, kau kasih aku dia ni, kita set, kita try tanya dia macam mana. So without wasting everybody's time, we welcome Extreme Anglers. Apa khabar bro? Tepuk tangan sikit. Okay, Assalamualaikum you guys. Okay. Waalaikumsalam. And peace upon you to all the listener or those who are watching. Midnight Sailor, I would like thanks to Midnight Sailor for inviting me to come for the podcast. Yeah, thank you. We are honoured to have you here. Yes, correct. We are honoured to have you here. We would like to hear more about your experience. Okay, so first kita nak little bit of introduction about yourself bro. Okay, basically I'm Hairul. I'm 32 year this year. Okay. So what I do is I fish. Currently I not working, so Jangan pancing je lah. all I do is just fishing only until end of the year. Then next year then find a job. I see. Ni betul YOLO Betul. You only live once bro. Yes. Okay. Okay, so kita nak tanya lebih sikit pasal ni. Actually, what actually started you to go fishing? Okay, what makes me started to go fishing when I was 15? When usually I don't fish. So my dad is a man that who love fishing. So he fish alone. So at this point of time dia macam ajak aku teman dia. So then aku pun macam okay lah, tengok lah kan macam mana cara dia pancing semua. Then bila tu aku tak ada joran semua tau. So dia kasih aku spare joran.
Tapi time tu pun dia tak ada kemampuan joran tau. So dia kasih aku apa yang dia ada. So aku ikut dia. Dia daripada situ dia tolong aku ikat rig. Habis cari umpan. Cari umpan. Cari umpan macam tak mana tu? beli My dad pandai cari umpan. So macam-macam umpan dia boleh cari. Dia cari udang hidup. Pergi jala tangkap. Habis tu anak ikan. Ni orang lama yang style lah. I see. Dari situ dia bawa aku pergi pantai. Dia bawa apa tu macam udang atau apa belacan Orang cakap belacan cacing kan dia boleh keluar. Dia buat. Dari situ pergi pantai aku tengok lah. Mula-mula aku tengok asal cacing dia pelik saya ni kat laut. Biasa aku tengok kat darat je. Dan terus dia ajar aku. Ada aku tangkap lah pakai tangan. Dan aku terus macam geli geli gila. Aku cakap ni tak biasa saya. Terus from there dia try to macam educate aku. Dia dah start very firm. Nama garang semua. Dah start terus mengajar. Mengajar. Dan daripada asyik keluaran terus paksa diri aku. Picit yang kena gigit tau. Apa tu ruat. Cacing ruat. Besar punya kan. Tu dah gigit. Aku cakap gila ni binatang pelik ni. Gila. Tapi dia dah gigit tak apa. Melekat kat jari. So aku cakap tak boleh tahan. Terus bapak aku pun macam cari je lah, kutip sendiri lah daripada daripada dia nak ajar aku kan. So dia tak nak waste of time. So aku tengok perhatikan dia macam mana semua. Dan episode tu aku slowly try to adapt lah ikut cara dia. Pasal aku pun tak nak dia buat kerja seorang. So sebagai anak kan nak kena bantu bapak juga. Yalah, correct. So dah cari cacing semua. Dah aku tengok banyak tau. Aku cakap tak pernah nampak aku tengok orang macam pancing kan. Cari cacing banyak sangat tau. So lepas tu dah cari semua kan. Baru kita pergi tempat yang spot nak pancing. So daripada situ lah dah sampai tu tempat. So at first selalu pancing kat East Coast. So the whole stretch. Pasal dia daripada dulu time aku lahir, dia selalu pancing kat Marine Parade. East Coast satu itu. Yelah, East Coast satu Okay. So pasal rumah dekat kan, jadi dia selalu suka pergi kat tu spot. And all ni dia banyak berkawan juga sana. So call regular lah. Yang so called Marine Parade tu macam hometown. Okay. Dia punya home base dia. I see. So dari situ then aku tengok lah dia pakai joran panjang semua. Habis dia kasih aku joran kecil je. Aku tu tengok apa beza joran panjang joran kecil. So tengoklah dia set up semua. Dari situ dia ikat rig. Aku tengok mata kail kecil je dia pakai. Dari situ aku cakap, asal mata kail kecil? Kalau pakai mata kail kecil kan dapat ikan kecil semua. Dia cakap tak kisah. Kecil ni kira sedang untuk Singapura. So kalau nasib kau baik, rezeki kan, dia mesti kau boleh dapat besar punya. Tapi tengok cara kau main. Kalau kau tak pandai main kan, kalau ikan tu kau full lock ke apa kan, kau paksa mesti putus. Yalah. Yes. I see. So kalau nak pergi on difficult level kan, kau mesti nak kena maintain lah. Main drag, tarik ikan pelan-pelan semua. Tapi during the time, bila time kau muda lah masa tu kan, kau follow your dad to the location. Berapa kerap tu? Kau kan hari-hari pergi ke macam mana tu? Okay, usually bila time tu aku start dalam umur 15 tahun. So masa tu aku masih sekolah. So usually Saturday, Sunday lah. Weekends lah. I see. So at the point time pun, bila aku tak ada benda pun, time tu pun tak banyak merayap dengan time. So that's why I most of the time spend with my dad lah. I see. Okay. So daripada situ 16 tahun sampai aku masuk NS. Bila masuk NS tu aku dah tak ada time. Ya. Pasal penat. Dekat sikit bro, dia punya mic. Tarik dia punya mic sikit. Right. Cantik. Kalau dia nak cium boleh lah. Jangan risau, dah sanitize. Okay. So during NS pun tak berapa sangat pancing. So after NS tu lah bila dah dapat kerja kan. So bila kerja tu pun busy juga. Tapi I try to push myself pasal bila see my dad pergi pancing, there's one part bila during time NS tu, I got kena one big fish.
Okay, Kenapa tu? sebelum kita touch tu, kita nak tahu kau NS apa? Polis ke? Army ke? Army. Oh, Army. I see. So time Army tu kau pancing juga ke macam mana? Pancing during lepas buka lah. Oh, okay. Vocation apa? NDU kan Tak lah. NDU hari pancing. Tak lah. Biasalah storeman. Tapi PSA. Stormando lah tu. Stormando. Okay, so rezeki so during the book out dia dapat you got a big fish. Yes. So at that point of time, I think after 1 year of NS, then I follow my father again, go fishing ke East Coast. So at that point of time itulah yang aku kena pari. Aku macam tapi actually bila sebelum kena pari aku tak tahu tu ikan apa. Pasal dia tarik tu juara-juara dah longkong gila tau. So aku cakap ni asal macam gini, ni takkan sangkut. Kali bila tu bapak aku suruh longgar drag. Tapi longgar drag aku tak tahu nak longgar macam mana. So dia pun kalau cover lari kat aku, dia terus dia longgar kan, terus dia kasih aku balik tujuan. Kalau aku pegang aku gulung sekali tu pari dia tarik. Aku cakap apa benda ni kat dalam ni. Besar. So aku tak tahu dia respect tu pari ke apa atau ikan apa ke atau benda yang tarik, takut bot sangkut ke tarik kan. So aku main tau. Tapi dia sepotong aku macam rasa penat. Asal macam lama ni So lawan dalam 10 minit 15 minit pun kira untuk aku macam first time kan. Yalah, first time macam experience. pencet Kali lepas tu bila aku tengok dah nak sampai, baru aku nampak tu pari besar dalam dekat 5 kilo je. Tapi tu kira kalau first timer kalau nampak 5 kilo dah besar. Besar tau. Dah macam beras tau. Terus aku menggigil lah. Tangan kaki semua menggigil. Tak pernah saya aku tengok ikan ni besar gila. So at that point of time bila aku dah kena tu pari, so aku dah start gian tau. Aku nak rasa tu feeling lagi feeling tu menarik tau. Macam kau tak tahu apa benda kat dalam air tu yang tarik kau. Yes. The mystery The mystery tau. So daripada situ aku dah start gian nak pancing. So that means that is where the word extreme datang. Betul? Tak, extreme belum lagi. Bila extreme tu datang is where the part when I get to meet a few people when I start to live in Sengkang. So I meet all those yang budak-budak muda yang suka pancing, tapi diorang tak tahu pancing. Okay. So at that point of time, as myself, I think bikin ni nama extreme, make myself as extreme is during I think during COVID-19 circuit breaker. Pasal at that point of time yang during COVID-19 tu kan tak boleh pancing, tak boleh. Yes, correct. So from that age until that COVID-19, bila COVID-19 tu dah 2 tahun kita tak boleh pancing, dah kemaruk macam aku nak pancing habis je rumah boring dia tau. Dah lama tak rasa ni ikan semua. Then bila circuit breaker tu, diorang dah kasih orang ada buat macam aktiviti tapi jarak jauh. So at that time pun I selalu pancing tiap kali kan. Kalau off day kan turun je pancing. Lepaskan gian. So at that point time pun COVID-19 pun tak ada orang banyak pancing. Jadi ikan-ikan ni semua betul. Dia makin makin jadi beranak pinak. Beranak berak semua. Betul juga kan. So at that point time itu aku punya rezeki banyak. Hasil je datang banyak. So at that time pun bila circuit breaker, one night aku turun cari cancik umpan sendiri daripada bapak aku semua belajar. So dari situ pun bila duri circuit breaker aku pancing tu, aku satu malam tu aku pancing seorang dengan member kawan aku. Nama dia Hamzah. Dia kawan baik. Tapi dia tak tahu pancing. Dia tahu tengok joran je. Joran bingkut dia panggil. Pasal kalau aku turun pancing aku buat 2-3 joran. So kadang-kadang busy lain satu joran. So dia tinggal tengok je. So malam tu aku kena banyak aku pancing kat Punggol JT. Punggol JT okay. Tu that point of time tu aku dah start kira bukan cakap regular, selalu pergi sana. Pasal rumah dekat dengan sana. So asyik kena aku kena unga, aku kena tudung periuk, kena duri, kena siakap. Itu satu malam banyak aku dapat tu ikan hasil.
Oh, satu malam. Satu malam. Satu malam tu. So Kira boleh direkod ni. Tak pernah dengar tu. Aku macam menggigil juga. Tu baru aku dah rasa syok gila. Terus aku cakap, ni kan banyak ni. Dah circuit breaker dah. Habis dah tak ada orang datang pancing ke. So at that point time aku Turun lah punggul. turun ton sampai 2 hari, 3 hari, 4 hari baru boleh pancing. Tak ada macam ni nenek minta ikan ke apa. Tak ada So tak ada. Tak ada benda-benda macam mistik ada. Ada lah, tapi macam bapak aku nanti dia datang, lepas tu nanti dia collect ikan, dia balik. Dia aku carry on pancing juga. Okay, ada shift ni. Oh ya, interesting lah. Interesting. So daripada situ, then bila tu 4 hari tu, macam 3 hari 4 hari aku pancing terus kan. Okay, at that point time bila yang cakap 4 hari 3 hari tu is bila aku dah kerja shift. So bila aku kerja shift kan kadang-kadang 3 hari kerja, 4 hari off kan. Tu aku just make use of the off days off day, full battle order ni. Jalan terus semua. Ni dia punya spek joran dia usually kat Okay, so usually bila time tu aku dah start main joran panjang 12 14 kaki. kaki, Dia start 12 kaki dulu. Pasal 12 kaki tu aku pakai was lead surf. Ringan. Then after that dia pelan-pelan lah naik sampai 14, 15. ni multiplier lah. Tak, at that time yang circuit breaker tu aku pakai spinning. Tapi batu saiz 2, hook kecil je. Serious tu yang aku heran tu. Hook kecil tu boleh kena ikan besar tu. Okay, boleh tengok lah. Kita boleh tengok. Pasal apa? Kecil Pasal actually kita ni kan kita ni kalau berpancing kan kebanyakan kumpau. Dia mesti pakai hook besar cari ikan besar. Pasal kita mungkin the fundamentals of the fishing kita tahulah. Tapi mungkin the in-depth of what you need to use, what kind of rigs, what kind of water, what kind of tide kan. Kita belum to that mahir lagi Because for some anglers kan, I think you also maybe have this experience, maybe you can share with us. You need to have this certain rigs, certain timing to go and fish. Ada orang macam gitu. Ada orang yang tak macam gitu kan. So at the end of the day, pasal if we know the better game of the punya permainan, then I think it's easier for us to know and nail the fish that we want. Betul. Tapi aku rasa is because dia punya umpan semua cari sendiri kan. Yes, cari Even sendiri. Kira-kira punggul kau cari sendiri Yes. So kita all this after belajar daripada my dad, tak pernah jarang beli umpan. Serius jarang beli umpan sendiri. Aku rasa tu yang main peranan dia. Dia punya umpan memang daripada tempat tu Yes. Kita umpan selalu beli kat Changi. Mungkin juga. Then kalau because dah tahu kan cari kan, so kadang-kadang beli betul-betul terbanyak sampai tak terpakai. So usually if let's say dah terlebih sangat, kadang-kadang I share rezeki untuk orang lain. Yang ada kat sana kan, yang pancing-pancing juga. Yes. So I ikhlas. Banyak sangat lah. Uncle, you take the bit lah. You try. You don't use prawn. You try this one lah. Maybe get kena. Tapi memang betul. The prawn you can bakar, uncle. Uncle go home prawn. You can go home ikut Maggi. Tapi kadang-kadang aku tengok ada uncle beli udang mahal lah. Udang tiger prawn semua. Cakap sanggup. Tiger prawn. So okay. So bila 4 hari tu aku pancing. Bila dalam 4 hari tu aku jumpa macam-macam orang datang pancing. So at that point time tu aku dapat jumpa yang budak-budak muda semua yang baru start pancing. So since bila aku tengah pancing, tengah free time tunggu orang kena tarik kan. So aku ajar lah dengan ikhlas. So aku ajar, okay, sini aku ajar korang, sini biasa rig apa ini. Habis kadang-kadang diorang pun banyak question. Dia cakap, kenapa nak kena pakai Apollo rig, kenapa nak kena pakai ni rig, kenapa pakai hook kecil, tipis, tebal. So aku explain diorang. So kalau kau ikut ni cara, this is very common in Singapore. So kalau kau nak tahu, aku ada some bukti lah. So aku tunjuk yang time tu aku kena banyak tu. So dia macam, wow, alamak, kat sini tempat banyak pun kau dapat. Satu malam ke? Aku cakap yes, satu malam. Tapi aku cakap tak semestinya bikin ni semua confirm boleh dapat. Ni semua rezeki masing-masing. Correct. So I teach them lah dengan kelas semua, bikin semua. Then diorang pun okay lah, belajar sanggup. It takes 1 hour to teach them
okay. Walaupun aku tengah busy kan mancing, tapi tu nak ajar diorang ni makan satu jam untuk diorang dapat tangkap. Tapi sebagai ikhlas kan. So kasihlah diorang belajar. So bila diorang dah buat, diorang tak ada umpan. Dan aku cakap macam mana korang pancing bila tak ada umpan. So daripada situ pun ada juga umpan kan. Kasih diorang juga. Kasih pakai. Habis diorang pun tengok cacing semua pelik. Macam geli geli. Diorang pula geli. Cakap, alah cacing tu pun kecil je. Gigi dia kecil. Engkau badan besar takkan kau takut kan. Betul juga. So beranikan diri. Habis kau nak main ni benda, kau hobi ikan, ada benda yang kau kena berani buat. Kan all the way main cacing je lah. Most of the time. Okay lah. For my knowledge, saya usually cacing. Most of the time Tapi tengok tempat. Ada tempat udang very aktif. Ada tempat cacing aktif. Ada tempat umpan ikan. I see. Live bait lah basically. Live bait. Live bait or macam just ikan but it's not live. Pun boleh juga. Pasal I pernah encounter satu apek ni, dia dapat ikan kecil macam saiz tamban satu jari satu jari saiz panjang dia. Aku tengok asal dia ni pakai anak ikan Dia campak sama tempat yang aku pancing selalu. Dia campak. Dah kena ikan besar Kena mango jack. Punggol lah. Punggol juga. Mango jack tu besar dekat MJ 2 kilo gitu. Wow. So that pertama aku macam belajar juga. So aku discovered something new. Yang tak semesti cacing atau udang kau pakai. Kadang ada ikan pun boleh. Yes, correct. So bila aku pancing dengan budak-budak ni muda semua, so diorang pun dah start macam umur aku time aku dah gila pancing. So diorang cakap, bang bila nak turun lagi bang, pancing lagi bang, best lah bang. Pasal diorang pun bila time tu bila diorang pancing, diorang pun dapat hasil juga. It's good lah. Rasa dia punya satisfaction pasal mengajar. Habis tu diorang pun dapat syok lah. So diorang pun dapat at least good size tapak tangan semua. So daripada situ budak-budak semua macam boleh lah actually contact ke kalau datang lagi. Terus aku cakap lah, since aku off day kan 4 hari, aku akan sampai this date to this date. So apa-apa kau just turun. Kali betul lah, diorang besok tu turun lagi lah. Sampai belikan aku air, belikan aku makan kecil. Tak payahlah susah-susah. Ni semua rezeki masing-masing. Kira kan kau dah jadi macam Shifu level tau ni. So Mentor level. banyak ada juga lah. Diorang fikir macam tu lah. Kau sini dah lama pancing pun kau tahu kan semua cara semua. Cara bukan. Dia ambil masa banyak untuk faham di tempat, cara pancing pun sama. Habis apa-apa barang semua kau perlu dengan tak perlu. Diorang pun datang pun diorang ngeri je. Diorang tak ada plier, tak ada gunting, tak ada kosong not well prepared lah kan. Diorang tak well prepared. Diorang just datang nak mancing-mancing je. I see. So like for myself, because I be fishing with my dad, so I already also observe macam apa yang perlu dan tak perlu bila pancing with my dad. So my dad also taught me how to prepare all this. So kalau ikan besar lah, macam contoh pari, duri kan. Habis kadang kita nak perlu plier untuk potong sengat dia semua. Betul. So macam budak-budak ni semua kadang-kadang diorang tak tahu. So habis diorang tak ada benda. So diorang mangkuk lah. So at that point of time I'm there. I so help them lah. So and educate them also what I've known lah, based on my experience. So at that point of time diorang really macam bila diorang dah keep coming there, from there our relationship makin dekat. Jadi members lah. Members. Terus dia jadi members. So jadi members tu kira I meet about almost 10 lah. Ramai. Pasal diorang ni budak-budak muda ni, diorang time COVID-19 diorang pun tak tahu apa nak buat. So diorang usually cycling. Habis bila cycling diorang nampak orang kaki pancing. Bila diorang datang, dia tengok orang pancing, dia nampak ikan-ikan semua. So diorang datang, but I didn't notice that they will be my friend. So diorang the next day pun macam the next my off day diorang datang bawa joran juga. Dia cakap ni macam budak ni that time selalu cycling, datang je tengok-tengok terus balik. Kalau dia datang tengok joran dah kena poison lagi poison So dia orang datang pun the same thing they approach to me. Bang macam mana pancing? So I teach them semua gini. Then from there also, and then I got a lot of contact of them. So close to 10 of them. So bila dah 10 tu, so I
text them, call them lah, say, one day why not we all gather around. Since I guess macam dah tahu semua orang kan. Yep. So maybe you can come and meet my new friend. Padahal diorang semua tak tahu each other. So kita just make like a community lah. Community lah, yes, correct. So we gather from there lah it started lah. So bila dah gather orang semua, habis kita have fun, chit-chat, share knowledge, share apa tentang pancing ikan, then macam tentang Greek semua joran semua apa yang orang nak tahulah, belajar tentang pancing. So bagus lah berkawan dengan diorang semua. So at that point time then kita pun ada buat planning macam pergi camping. Macam kita pergi East Coast ramai-ramai, kita pancing sama-sama. Kadang-kadang Pulau Ubin pun sama. Okay. So bila kita pergi ni, diorang ni bila muda ni kan, and most of them dah habis NS. Dan dah habis NS, diorang tak ada kerja. Pasal at that point pun masih COVID-19, after circuit breaker. Yes, correct. So diorang susah nak cari kerja. So they make of use their time untuk pancing juga. Interesting. So banyak kan yang show up is pun close to 10. So diorang all out juga. So bila all out tu kita pancing dalam 2 hari 3 hari. Tak balik rumah tau. Serius lah. Dah peluh, dah busuk badan. Tapi ni mostly your community ni mixed race ke? Mostly budak Melayu ke? Okay, so majority of them biasa Melayu. Budak Melayu. So and I got one Chinese and one Malaysia Chinese. Okay. So this if you want to know about this guy, right? This Malaysia Chinese, his name is Han Ming Ong. Dia kerja chef. Dia pun sama juga that time COVID-19 dia tak boleh balik Malaysia. Bila dia tak boleh balik Malaysia pun dia pun tak tahu apa nak buat. So dia pun sama juga. Datang kat Punggol Jetty, dia tengok orang, dia pun beli joran. Lepas tu dia tak terpancing. Dia pun datang approach to me. The same thing lah. The same thing lah. I say lah, mesti banyak orang datang since I often to come to Punggol Jetty. Okay. So kita gather semua lah. So bila dah macam kita pancing 3 hari 4 hari kan. So kita dah start macam plan, why not we just make a group. A team, a form. So team, this is how the team came about this extreme English. Yes. I see. So this extreme is like kita akan pancing 3-4 hari. Dari situ mana-mana tempat berhantu semua go je. Go je, don't scared. So the meaning of extreme is bukan dalam segi size ikan lah. Bukan. Is dalam segi how long kau boleh tahan marathon tu. Tapi itu kira kan ekstrim juga tau Ki. Extreme endurance tau pancing. Tunggu kau dah kahwin, kau try 3 hari 2 malam tak bini kau cari. Apa? 6 jam je dah telefon. Tak kena apply permit lagi. Betul juga mau apply permit, mau ni, mana tu report strength. Leceh. Anak kau lock pintu. So kadang-kadang kalau kita pergi tempat-tempat puaka ni semua, kadang-kadang kedai makan jauh kan. Kita pun apa-apa kita tangkap ikan pun kita masak semua. On the spot lah. Yang best. Kira kau dalam kau punya bag tu ada rempah-rempah semua lah. Tak ada. Actually tak ada. Kita tak ada Salt and pepper Raw lah. Kira kita just dapat ikan, kita start campfire bakar. Siang benda tu dan terus bakar. Fresh from this one. Yang lagi yang kelakar is biasa diorang nampak ikan rusak kan. Usually kita usually common nampak rusak, kita lepaskan balik. Kita pun makan juga. Usak bakar. Tapi jangan bakar. sangka usak actually kalau kita bakar sedap tau daripada kita masak laut. Yes, pasal dia punya lemak dia kat dalam tu berminyak. Aku tahu usak memang sedap. Aku pernah try. That time dapat berapa banyak. Aku goreng. Bawa balik goreng memang sedap lah. Serius. Usak memang sedap. Usak catfish lah. Dia family of catfish. Tapi bakar aku tak pernah dengar. Ini first time. Pasal kau tengok usually ikan sisik kau bakar masih Okey macam lagi okey lah. Tapi dia tak ada sisik. Kau nak bakar macam pelik pula. Dia ada kena filet punya style lah. Filet punya style cucuk dan tu bakar panggang macam panggang kata. Dia panggang level lah. Tapi kalau usak kita bakar, yang kan dia tak ada sisik kan. Habis kulit kan, habis lendir kan. Yes. Kalau kita bakar dia, nanti lama-lama dia punya kulit jadi macam keropok.
Oh. Pasal dia pelan dia liat dia kan, dengan kulit dia akan melekat tu, kita nanti jadi macam kerupuk. Tapi kulit dia kita tak makan lah. Ingat betul makan. Ingat sedap. Memang nampak macam macam Itu keropok apa? Fish skin letak paprika. Betul. Tak soto Crispy egg. Tak satu egg. Jadi je. Actually kita ada banyak lagi nak tanya pada apa ni extreme angler Yes. Pasal furthermore bila kita tengok dia punya social, Yep. kita pun ada tengok dia ni pun dahsyat baik. Dia aktif Yes. pancing kat luar negara. International lah. International. Yes, And then how international. he started. Before that nanti mungkin in the next segment, before we touch on the apa ni overseas man, I want to ask a little more about this surf casting. Boleh. So maybe you can share a little bit experience on the surf casting. Alright. Okay. So okay guys, nanti we stay tuned for the next Stay tuned. Segment. So Alright. end it off here. Alright.